Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita berpeluang mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan dengan sambungan bacaan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, risalah yang disusun ataupun dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markas At-Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir Tuli Tua, Sik Kedah Darul Aman. Kitab ini kitab yang membahaskan berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Wajib itu dengan wajib syarak lah, dengan maksud kalau kita mengaji, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita meninggalkan mengaji, maka dijanji seksa oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pagi ini pada muka surat yang seterusnya. Baik, masih lagi muka surat 36 lah. Masih lagi dalam tajuk yang samalah, iaitulah beriman dengan malaikat, yang mana baru ni kita baca sampai pada malaikat Israel, iaitulah tugasnya mencabut nyawa ataupun mencabut roh, mencabut nyawa sekalian makhluk lah, bukan manusia sahaja. Baik, jadi untuk pagi ni kita sambung pada muka surat 36 lah, iaitulah yang kelima. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wajib kita ketahui. Baik, wajib kita ni maknanya wajib syarak. Kalau tak tahu berdosa, itu maksudnya dijanji seksa. Wajib ini wajib syarak dengan maksud kalau kita tahu dapat pahala, kalau kita tak tahu dijanji dengan seksa di neraka, dijanji seksa di akhirat nanti. Baik, wajib kita ni siapa? Kita ni tiap-tiap mukallaf, mukallaf Islam yang mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf, apa maksud mukallaf? Orang yang diberati hukum syarak. Maknanya perbuatan dia tu tak terlepas daripada hukum syarak. Hukum syarak ada 5 lah: haram, makruh, wajib, sunat, harus. 5 hukum tersebut tak terlepas. Setiap perbuatan mukallaf tu tak terlepas daripada hukum syarak tersebut. Jadi wajib kita ketahui. Jadi nak datang ketahui ni atas jalan belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak mengaji, macam mana nak mai ilmu, macam mana nak ketahui. Jadi secara kesimpulannya, diri belajar itu yang wajib. Wajib ain, diri belajar itu adalah yang wajib. Talabu ilmi faridatun, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan ala kulli muslimin, di atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib. Baik.
Qala musannif, wajib kita ketahui, yakni atas jalan belajar dan percaya. Bukan sekadar mengetahui, kena percaya pula, kena beriman bahawasanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, dua malaikat Munkar dan Nakir diberi tugas akan kedua malaikat tadi tu diberi tugas oleh Allah Ta'ala. Tugas apa ni malaikat Munkar Nakir ni? Diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk menyoal, bertanya dan menyiksa orang-orang yang mati, yang derhaka kepada Allah di dalam kubur. Itu adalah tugas bagi malaikat Munkar dan Nakir. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ini dia datang setelah mana mayat itu dikebumikan, dan setelah mana mayat tersebut ditinggalkan oleh orang yang hidup lah. Setelah mana dikebumikan, ditinggalkan, maka turunlah dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Tugasnya adalah menyoal mayat yang berada di dalam kubur tersebut. Dia menyoal, dan sekiranya mayat tersebut roh mayat tersebutlah boleh menjawab soalan-soalan yang disoal oleh malaikat Munkar Nakir, maka selamatlah roh tersebut. Dan sekiranya tidak dapat menjawab, maka akan diseksa oleh dua malaikat tadi. Tu. Jadi yang menjawab itu adalah amalan kita lah, yang menjawab. Walaupun soalan yang akan disoal itu bocor lama dah, pakat ramai dah yang tak apa yang nak ditanya oleh malaikat, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwatuka dan sebagainya lah. Beberapa soalan. Jadi soalan tu lama dah bocor, tapi belum tentu boleh jawab, kerana yang menjawab itu bukan ilmu kita, adalah amalan kita sendiri. Bergantung amalan kita lah. Kalau amalan kita baik, banyak, insya-Allah kita boleh jawab dengan lancar. Kalau kita ni seorang yang orang maksiat, orang yang suka menderhaka kepada Allah, khususnya orang kafir lah, orang yang tak beriman dengan Allah, yang tak mengikut suruhan Allah, maka mereka akan diseksa oleh dua malaikat ini di dalam kubur. Dan ada satu surah yang Allah Ta'ala jadikan khusus untuk menjadi peguam bela bagi orang-orang yang berada di dalam kubur, iaitulah surah Al-Mulk. Yang mana surah Al-Mulk ini sekiranya kita membacanya setiap malam sebelum daripada kita tidur, insya-Allah surah Al-Mulk tersebut akan membela, menjadi peguam bela kepada tuannya yang sering membacanya ketika hidup di atas dunia. Jadi surah tersebut akan jadi peguam bela, membela tuannya daripada disentuh oleh malaikat Munkar Nakir, walaupun tuannya banyak dosa dan sebagainya. Jadi itulah kelebihan surah Al-Mulk, dapat membantu, dapat memberi pertolongan kepada tuannya ketika mana di dalam kubur. Jadi marilah sama-sama kita amalkan membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum daripada kita tidur. Baik, kerana itu adalah kelebihan surah Al-Mulk. Jadi malaikat yang bertugas menyoal mayat tersebut adalah malaikat Munkar dan Nakir. Baik, itu adalah yang kelima. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Keenam, qala musannif, wajib kita ketahui, sama macam tadi lah, wajib kita ketahui, kita tiap-tiap mukallaf ni mengetahui dan percaya bahawasanya malaikat
malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Raqib ni Raqib dan Atid. Raqib ni tugasnya mencatat amalan yang baik, dan Atid ni mencatat amalan yang jahat. Jadi Raqib dan Atid ini diberi tugas akan kedua-duanya. Kedua malaikat itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat ataupun menulis amalan kebajikan atau kejahatan, amalan kejahatan seseorang hamba daripada mukallaf hingga mati. Maknanya perbuatan kita tu lah, start daripada kita mukallaf. Kalau lelaki tu kebiasaannya 15 tahun, perempuan kebiasaannya 9 tahun. Start daripada tu, setiap perbuatan kita itu akan dicatat, ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib tulis amalan kebaikan yang kita buat, manakala malaikat Atid menulis kejahatan yang kita buat. Jadi setiap perbuatan kita tu kita kena berhati-hatilah. Termasuklah apa yang kita post dalam Facebook, apa yang kita post dalam YouTube, apa yang kita post dalam Instagram dan TikTok dan sebagainya. Semua itu akan dirakam ataupun dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Pastikan apa yang kita tulis itu, kita up itu adalah perkataan yang baik, seperti nasihat, tazkirah, kata-kata ulama dan sebagainya. Janganlah kita tulis itu adalah perkara-perkara yang tak elok, seperti fitnah, caci orang, maki orang dan sebagainya. Semua itu akan dicatat oleh dua malaikat tadi lah. Baik, kalau amalan yang tak baik dicatat oleh malaikat Atid, kalau amalan itu baik dicatat oleh malaikat Raqib. Sampai bila catat tu? Start daripada mukallaf, start daripada baligh tu lah, sampai kita mati. Jadi semua tu akan dibentang di akhirat nanti, akan dibentangkan di akhirat nanti. Sekiranya perbuatan itu perbuatan yang maksiat, yang tak elok, yang berdosa, maka akan ditayang di padang mahsyar nanti. Semua makhluk akan melihat. Jadi sekiranya kalau kita berdosa, buat dosa, kita ni tak mau dosa kita tu ditayang, aib kita tu ditayang di akhirat nanti, maka kita wajib bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Itulah yang dikatakan taubat nasuha, kerana dengan taubat nasuha akan dapat memadamkan dosa-dosa kita. Seperti mana hadis Nabi mengatakan, at-taibu minan dhanbi kama la dhanba lahu. Barang siapa seseorang yang bertaubat, orang yang bertaubat itu seperti mana yang tidak ada dosa, seperti mana bayi yang baru dilahirkan, yang bersih, suci, tidak ada dosa baginya. Jadi perbanyakkanlah kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Walaupun kita selepas kita bertaubat, kita kembali kepada dosa, kita bertaubat kembali balik kepada dosa, kita kena sentiasa bertaubat. Sebab kita ni tak sunyi, tak lepas daripada melakukan dosa. Kita manusia biasa, kita bukan Nabi, kita bukan para malaikat yang tak ada dosa. Kita manusia biasa yang sentiasa melakukan dosa, yang sentiasa melakukan kesilapan. Maka dengan cara untuk kita kembali kepada Allah, kita bertaubatlah, bertaubat kepada Allah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, yang ketujuh, wajib, qala musannif, wajib kita ketahui dan percaya bahwasanya malaikat yang bernama Malik Ridwan, Malik Ridwan diberi tugas akan dia untuk menjaga syurga. Malik ni maknanya malaikat lah. Malik ni malaikat lah. Malik ni malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diberi tugas
akan dia untuk menjaga syurga. Ini malaikat bernama Malik Ridwan jaga syurga lah. Dia jaga pintu syurga. Itu malaikat yang jaga pintu syurga, nama dia Malik Ridwan lah. Baik, seterusnya qala musannifu rahimahullahu taala, wajib kita ketahui dan percaya bahwasanya malaikat yang bernama Malik Zabaniah, ni Malik Zabaniah ni, diberi tugas akan dia, diberi kerja akan dia oleh Allah untuk menjaga neraka. Jadi Malik Zabaniah ni tugasnya menjaga pintu neraka. Dan Malik Zabaniah ni dia tangan dia ada banyak. Kaki dia pun banyak. Tangan dengan kaki dia tu buat kerja sekali. Macam mana tu wallahu alam, tak boleh nak bayang. Apa yang kita mengaji macam tu lah. Dan sebelah tangan dia tu boleh mencekak 10,000 orang ahli neraka dan akan dilemparkan di dalam neraka. Satu tangan dia tu boleh cekak 10,000 orang. Bayangkanlah, tangan dia banyak, kaki dia banyak, buat kerja sekali, dan satu tangan dia tu boleh cekak 10,000 orang dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ketika mana orang yang derhaka kepada Allah ini yang hendak dilemparkan ke dalam neraka, mereka akan bertemu dengan malaikat Zabaniah di pintu neraka. Ketika itu mereka akan menangis teresak-esak sehingga akan keluar darah, air mata darah sekalipun. Dan malaikat Zabaniah berkata, kenapa ketika di dunia dulu tidak menangis? Kenapa sekarang baru nak menangis? Di dunia dulu kenapa tak menangis? Sekarang baru nak menangis. Maknanya kalau kita menyesal di sana pun dah tak berguna lagi. Kerana ketika itu kita berada di pintu neraka dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Kena hati-hatilah. Sebab itulah kalau kita nak menangis, menangislah ketika di dunia. Janganlah kita menangis di sana. Kerana kalau kita menangis di sana tidak ada ertinya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Nak menangis, mengingatkan dosa kita tu, menangislah ketika di dunia. Di akhirat tak boleh dah menangis ke apa ke, tak boleh dah. Walaupun keluar air mata darah sekalipun, tak ada guna dah. Kerana malaikat Zabaniah akan cekak kawan tu 10,000 orang, akan dilemparkan ke dalam neraka. Hati-hatilah. Jadi malaikat Zabaniah ni muka dia sangat bengis, sangat garang. Tu adalah pesuruh Allah yang tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Qala musannaf, inilah cara percaya akan malaikat. Inilah yang tersebut tu lah daripada muka surat sebelah ni. Start daripada malaikat apa ni? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan dan Malik Zabaniah. Inilah dia kata, inilah cara percaya akan malaikat. Jadi malaikat ni wajib kita percayalah, sebab dia termasuk rukun iman. Siapa tak percaya kata malaikat ada, maka dia bukan orang beriman. Dia bila sebut dia bukan orang beriman, maka dia kafir. Orang kafir ni khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya, tak terbit dah. Tu orang kafir. Hati-hatilah, kita wajib percaya kepada malaikat walaupun kita tak pernah melihat malaikat, seperti mana para nabi. Para nabi melihat malaikat lah, dalam bentuk rupa manusia, dalam bentuk rupa yang asli dan sebagainya. Kerana malaikat ni boleh merupa berbagai-bagai rupa. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada para malaikat. Jadi tuan-tuan sidang penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi sekadar ini dulu untuk pada pagi ini. InsyaAllah ada masa lapang nanti kita akan sambung pula seterusnya rukun iman yang keempat, iaitulah beriman dengan segala kitab Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nah. Jadi saya mohon maaf sekiranya sepanjang live ada terkasar bahasa, tersalah bicara.
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.